Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dr. Ahmad Irda, pensyarah bagi subjek metodologi dakwah PPPY 1222, dan sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Saya Ahmad Ridwan bin Mazlan akan membentangkan tajuk dakwah terhadap masyarakat berbilang kaum di Sabah. Dalam video ini saya akan membentangkan beberapa komponen, iaitu pengenalan Sabah sepintas lalu, proses gerakan dakwah Islamiah di Sabah, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, iaitu pengenalan. Dakwah adalah satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada umat Islam mengikut kemampuan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mafhumnya, kamu, yakni wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah dan memberi faedah kepada umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang segala perkara yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kita masuk komponen yang seterusnya, iaitu Sabah sepintas lalu. Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. Ia terletak di utara Pulau Borneo, iaitu pulau ketiga terbesar di dunia. Ia diberi gelaran negeri di bawah bayu kerana kedudukannya yang strategik, berada di bawah laluan angin monsun, yakni negeri Sabah jarang untuk mendapat ribut taufan, melainkan ribut-ribut kecil seperti ribut tropika. Etnik majoriti bagi negeri Sabah ialah Kadazan Dusun, manakala Bajau dan Murut merupakan etnik kedua dan ketiga terbesar di Sabah. Dan banyak lagi etnik-etnik yang terdapat di Sabah seperti Suluk, Sungai dan sebagainya. Agama rasmi bagi negeri Sabah ialah agama Islam. Selepas itu banyak lagi agama lain seperti Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain lagi. Kita masuk kepada komponen yang ketiga, proses dakwah Islamiah di Sabah. Sebelum kemasukan pengaruh agama, masyarakat Sabah tidak menganut sebarang agama. Majoriti masyarakat Sabah tidak menganut sebarang agama. Mereka mengamalkan kepercayaan animisme, iaitu mempercayai semangat roh, hantu dan alam semula jadi. Agama Kristian mula meluaskan pengaruh pada hujung 1800 ketika dijajah syarikat Borneo Utara British. Jadi agama yang pertama masuk untuk menyebarkan agama mereka, iaitu agama Kristian. Kemudian berlaku migrasi dari pelbagai negara oleh kerana faktor ekonomi, penyebaran Islam dan sebagainya, antaranya dari negara Indonesia, Filipina, Pakistan dan lain-lain. Ketika Tun Datuk Mustafa menjadi Ketua Menteri Sabah pada tahun berikut, beliau menyedari akan kekurangan pendakwah di Sabah. Maka beliau menjemput beberapa pendakwah dari pelbagai negeri dan negara seperti Semenanjung Malaysia, Indonesia, Filipina dan Arab Saudi untuk berkhidmat di negeri Sabah. Jadi impak daripada proses tersebut, berlakulah peningkatan terhadap bilangan penganut agama Islam dan menjadikan golongan tidak beragama semakin berkurang.
Ini juga menjadikan agama Kristian itu lebih sedikit berbanding penganut agama Islam. Peningkatan yang mendadak sekaligus menjadikan Islam sebagai agama majoriti dianuti masyarakat Sabah. Jadi untuk kesimpulan video ini, migrasi telah menjadikan dakwah meluas di negeri Sabah. Jadi orang yang datang, yang dijemput oleh Tun Datuk Mustafa tadi, telah menjadikan negeri Sabah ini sebagai menjadikan agama Islam itu sebagai agama rasmi. Peningkatan yang mendadak menunjukkan usaha yang besar dan bersungguh-sungguh telah dijalankan. Seterusnya, melahirkan pendakwah dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, dapat mengetahui sejarah perkembangan dakwah di Sabah di samping mengenali biodata negeri tersebut. Jadi kita tahu, sambil kita mengetahui sejarah perkembangan dakwah, kita juga boleh mendalami apa isi yang ada di Sabah itu, seperti etnik-etnik. Kita boleh kenal budaya masing-masing macam mana. Jadi itu saja untuk video ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jadi kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.